Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pengikut-pengikut Lina Property. Tak kiralah di mana pun anda berada, sama ada di channel YouTube Lina Property, IG, di Twitter, di blog, di Facebook page ataupun di website Lina Property sendiri. Okey, saya doakan semoga anda sentiasa dilindungi dan anda kaya dan berjaya. Okey, hari ini saya nak buat perkongsian sikit. Sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada petang ini, terlebih dahulu saya nak memperkenalkan siapa saya. Kemungkinan ada yang masih belum mengenali saya, dan yang sudah mengenali saya tu, okey, hai, alhamdulillah. Okey, saya Puteri Nur Azlina Muhammad Azmi atau lebih dikenali sebagai Lina Property, adalah pakar perunding hartanah anda. Okey, berdirinya saya di sini hampir dah 8 tahun. Saya telah membantu ramai orang-orang di luar sana untuk memiliki ataupun mencapai impian mereka untuk memiliki rumah pertama. Okey, di sini sebenarnya short video saya pada hari ini adalah saya nak menekankan untuk pelabur ataupun ada rakan-rakan saya yang dalam proses ataupun dalam perancangan untuk mencari hartanah, sama ada untuk pelaburan ataupun untuk duduk sendiri, kemungkinan untuk rumah pertama ataupun rumah seterusnya. Okey, sebelum anda membuat pilihan untuk pembelian sesuatu pembelian hartanah itu, saya ingin tekankan di sini, pertama sekali anda perlu memilih ataupun memikirkan apakah lokasi yang anda buat pilihan tu adalah lokasi yang terbaik. Kenapa saya katakan lokasi yang terbaik? Kerana kena tahu setiap hartanah yang kita invest ataupun kita labur hari ini, apakah di masa akan datang boleh kenaikan harga dia akan meningkat ataupun menurun. Okay, kalau kita beli sesuatu hartanah tu 5 tahun 6 tahun yang akan datang, harga dia akan menurun, adakah ianya patut dibeli ataupun tidak patut dibeli? So yang itu anda kena tahulah, sama ada kena buat research sikit kawasan tu adakah kawasan yang bersesuaian ataupun tidak. Okey, dari yang keduanya adalah daripada segi keselamatan. Keselamatan tu sebenarnya adalah penting untuk kita. Setiap individu pun memang penting, especially kalau tak kira lah sama ada pelaburan yang kita beli tu sama ada kita nak duduk sendiri ataupun kita nak sewakan. Walaupun kita tak duduk, kita nak sewakan, kita perlu fikir penyewa yang akan menyewa rumah kita tu keselamatan, keselamatan untuk orang yang menyewa rumah kita tu. Apa yang saya maksudkan keselamatan tu adalah daripada segi sama ada rumah yang kita beli tu daripada segi dia punya security. Okey, kalau kondo, apartment, kemungkinan ada security 24 jam. Ada yang apartment tak ada security, so yang itu kita kena fikirkanlah. Kemudian dia punya, bila kita dalam kecemasan seperti bala polis ataupun hospital, bala bomba, adakah ianya berdekatan ataupun jauh? Kalau kawasan tempat-tempat macam tu jauh daripada tempat tinggal kita tu, kemungkinan ianya akan menjadi satu perkara yang susah untuk kita jual untuk masa yang akan datang. Ya, itu daripada segi keselamatan lah yang saya maksudkan tadi. Okey, yang ketiganya adalah kawasan tu adakah kawasan yang persekitaran tu adakah kawasan asal bangunan tu didirikan, adakah ianya tanah lombong, jenis-jenis tanah, tanah gambut ke, asal dia tanah tu adalah daripada tanah jenis macam mana. So kita kena tahulah kategori-kategori jenis-jenis tanah macam ni, sama ada kukuh ke tak kukuh ke untuk long term. Yang kita fikirkan sekarang ni, setiap pelaburan yang kita laburkan dalam hartanah ni adalah untuk long term, bukan untuk hari ni kita beli lepas tu kita buat tak tahu ataupun
kita fikir hari ni yang apa yang kita nampak. So kita kena fikir untuk pelaburan yang akan datang, apakah kawasan tu adalah kawasan banjir ataupun tidak. Kalau kawasan tu banjir, hujan lebat, mungkin sekarang kita tak nampak sebab waktu kita beli ataupun kita lock unit tu bukan waktu hujan, waktu panas. Jadi bila waktu panas takkan ada air kan, takkan ada air bertakung. Jadi kita kena tahu yang tu. Kalau especially kalau beli rumah teres, kena tahu sama ada kawasan tu adakah kawasan mendap ataupun bila hujan air akan naik, ataupun kalau berdekatan dengan sungai, okey, adakah air sungai ni bila waktu hujan yang tak berhenti tu, adakah ianya akan mendatangkan kemudaratan untuk penduduk di situ. Okey, itu daripada segi persekitaran. Dan yang keempat, keempat adalah kejiranan. Kita nak duduk kan, mestilah kita nak tahu jiran-jiran dekat situ orang jenis macam mana, lepas tu adakah percampuran Cina, Melayu dan India, kemudian jiran-jiran dekat situ orangnya jenis macam mana. Jadi itu sebenarnya main peranan yang penting, sebab kalau kita fikir untuk kalau kita beli hari ni dan mana tahu satu hari besok kita ada rezeki lebih, kita nak beli rumah yang lebih baik daripada yang apa yang kita ada sekarang ni, okey, sebab pendapatan kita pun dah lebih. Jadi kita kena fikir sama ada kalau kita beli dengan kawasan kejiranan yang tak berapa bagus, yang negatif, adakah waktu kita nak menjual nanti mudah ataupun tidak. Itu kita kena fikir juga. Kalau ianya yang kawasannya yang tak best kan, itu akan mendatang kesan yang buruk lah. Kemungkinan harga yang kita beli tadi, waktu kita nak jual balik, mungkin kita tak dapat harga yang kita nak, mungkin turun, ataupun harga yang SPA itulah harga asal yang kita beli tu. Okey, kemudian lagi satu saya nak tekankan juga, kawasan situ ada tak kemudahan seperti pengangkutan awam. Okey, pengangkutan awam, okey, memang setiap pintu sekarang ni, setiap rumah kita saya panggil pintu, setiap pintu sekarang ni minimum at least kena, bukan kena lah, memang ada 2 biji kereta. Okey, jadi walaupun ada 2 biji kereta ke 3 biji kereta ke, kadang-kadang bila terlalu banyak kereta di jalan raya ni, kita nak kerja waktu pagi, kita nak pergi kerja, kadang-kadang kita malas nak drive. Okay. Bila malas nak drive, kita akan menggunakan pengangkutan awam sama ada bas ataupun LRT, MRT yang berdekatan. Jadi sebelum membuat pilihan tu, kita kena check surrounding, berapa jauh, berapa jauh daripada public transport tu daripada kawasan tempat yang kita tinggal. Adakah ianya berdekatan ataupun jauh. Kalau jauh, memang susah lah, sebabnya kita nak kena still kena bawa kereta jugalah, jam dekat kereta, kemudian nak sampai ke tempat public transport tu pun makan masa disebabkan jam waktu pagi kan. Yang itu pun kita kena tahu, kita kena ambil kira distance, jarak daripada rumah yang kita beli tu dengan tempat pengangkutan awam tu. Okey, yang keenamnya adalah daripada segi kemudahan kedai-kedai, bank, ya, lepas tu apa lagi, pam minyak, adakah ianya berdekatan ataupun tidak. Kita tak perlu shopping mall sebenarnya. Kalau ada shopping mall is a bonus lah, berdekatan dengan rumah tu. Tapi kalau ada kedai-kedai seperti restoran, kedai makan, kedai runcit, ya, mini-mini market seperti Giant ke, Tesco, Maidin ke, apa lagi, NSK ke, so memudahkan untuk kita membeli barang-barang basah. Jadi kita tak perlulah keluar daripada kawasan tu. Kadang-kadang bila hari cuti ni, kita jarang nak keluar jauh daripada kawasan rumah kita tu. Jadi bila benda kawasan kedai-kedai tu berdekatan dengan rumah kita, sebenarnya itu adalah impact, harga pasaran akan naik. So saya dah kongsikan 6 faktor sebelum kita membuat pilihan, sebelum kita membeli sesuatu hartanah itu. Especially saya tujukan kepada orang-orang muda, yang baru bermula nak membeli rumah pertama ni yang berharga bawah 200 atau 300 ribu. Sebelum anda membuat pilihan yang salah,
Okey, sebelum anda membuat pilihan salah, buatlah sikit short list. Okey, sebab-sebab dia kenapa, mengapa, okey, amenities yang berdekatan untuk anda beli sesuatu hartanah itu. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan berkongsi lagi tentang hartanah basic, kemudian apa saja tentang hartanah. InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan kongsi lagi bersama anda. Okey, bye. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera.